إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, para pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sehat ke? Sehat kan? Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafa'kan ataupun kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam ni, dan sebelum daripada tu dia masih lagi beri kita ni peluang untuk terus bertaubat kepadanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ni kita dah masuk berapa? 20. Hari ni 28 Syawal kan. Masuk Maghrib jadi 29 Syawal. Sampai ujung ada lagi open house kan. Open house ada lagi. Okey, jadi alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua orang yang jemput kita tu. Kita doa dekat dia dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Walaupun doa ni sepatutnya disebut sebelum kan, sebelum, tapi tak apalah, sebelum kau salepeh kau. Nabi ajar kepada kita doa, at'amallahu man at'amana wa saqallahu man saqana. Ataupun riwayat yang kedua, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang beri kami makan, dan bagilah minum kepada orang yang bagi kami minum. Jadi kita doa kepada semua orang yang telah menjamu kita sepanjang bulan Syawal kan. Hari ni lagi banyak ni, esok lagi banyak kan. Esok ada kuliah tak ni? Kenduri sampai siang kan, malam tak kan. Tuan-tuan, kita teruskan lagi Sebelum kita teruskan tu, apa isu-isu yang panas ni di Malaysia 2-3 hari ni? Ada isu ke tuan-tuan? Macam-macam kan. Ada nak buat konsert lah, pola kan. Boleh kalimah Allah lah kan. Boleh ke orang bukan Islam sebut Allah? Boleh ke? Kalau asing tu datang, semoga Allah bagi you sehat kan, dia asing tu datang jumpa, boleh semoga Allah, boleh ke dia sebut? Boleh sebenarnya, tak ada masalah pun sebenarnya. Orang bukan Islam nak pakai, nak sebut, tak ada masalah. Dan benda ini daripada zaman Nabi SAW lagi, Al-Quran dah cerita. Allah tanya, Allah sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau tanya mereka, wahai Muhammad, siapa mereka itu? Quraisy, orang-orang Quraisy. Kalau kau tanya orang Quraisy kafir tadi, Quraisy ada yang beriman. Jadi jangan ingat kita Quraisy tu semua teruk, tak. Quraisy ada yang beriman juga kan. Jadi kafir-kafir ataupun kufar, orang-orang kafir di kalangan Quraisy itu, kalau kau tanya kepada mereka, siapa yang ciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, nescaya, sure, mereka akan kata Allah kan? Dan mereka dah tahu Tuhan itu Allah kan? Isu dia apa? Quraisy ni apa kerja dia gunakan perantaraan berhala-berhala ni. Bukan berhala tu sebenarnya, ada orang orang tu dulu baik, lepas tu buat berhala. Jadi kau dulu baik, kau minta lah nama Allah, ataupun dia pergi kat kubur orang-orang ni minta kau. Perantaraan dia dengan Allah, itu masalah Quraisy. Jadi Nabi datang, Nabi nak buang perantara ni. Jadi sebenarnya Allah tak ada masalah. Cumanya di Malaysia ni kita cuba pertahankanlah, kita cuba pertahankan makna jangan suka-suka tulis isu dia pada cetakan, bahan-bahan bercetak ni. Boleh tak nanti kita bimbang mana anak-anak kita sok baca, ini Allah ada dalam Bible, Allah ada dalam Al-Quran. Ya, dia mensifatkan Tuhan yang sama sebenarnya. Jadi kita sebenarnya nak risau benar, sebab dunia ini makin global. Maknanya anak-anak kita duduk di kampung tu ataupun duduk di satu taman di Malaysia ni, dia boleh dapat terus maklumat tu di luar-luar negara. Jadi kalau kita bimbang sangat benda-benda macam ni,
kan. Kita ni sangat defensif, takut kan. Jadi kita jangan takut. Sebenarnya kita tak takut, sepatutnya kita serang. Maknanya kita yang bawa agama kita kepada mereka. Baru dia orang takut, dia orang takut dengan Islam. Bukan kita takut, jangan kacau kita punya anak-anak. Jadi yang tu yang kita inilah sepatutnya yang kita lakukan. Orang putih kata the best defense is offense, kan? Apa? The best way of defense, cara bertahan yang paling baik adalah serang dia balik, kan. Maksudnya dia nak buat itu, kita yang bawa Islam kepada mereka. Okey tuan-tuan, Jadi tak payah ulas lah isu-isu semasa ni sangat, tak penting mana tu. Yang lebih penting kalau kita hafal doa-doa ni tuan-tuan, kan. Okey tuan-tuan, baik, kita nak sambung balik. Sebelum kita sambung tu, kita nak ulang kaji balik apa yang kita belajar. Tajuk minggu lepas, doa, ini tajuk doaul hammi wal hazan. Doa ketika mana bukan minggu lepas, 2 minggu lepas. Doa ketika mana risau, alham risau, al-huznu sedih. Sedih, risau masa depan, sedih masa belakang. Apa nak baca? Apa nak baca? Ada doa dia, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk. Jadi ini doa dia, dan di akhir tu barulah Nabi minta anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi. Wahai Tuhan, aku ini hamba Engkau, anak kepada hamba lelaki Kau, anak kepada hamba perempuan Kau. Macam-macam Nabi puji Allah Ta'ala ni. Lepas tu Nabi kata hujung tu, anta ja'alal Qur'an rabi'a qalbi. Engkau jadikan Al-Quran itu sebagai penyenang kepada jantung aku, senang jantung aku. Jadi orang-orang yang tak baca Quran, maknanya dia tidak terkena dengan doa ni lah. Jadi kalau kita sedih, ataupun Nabi dalam masa yang sama, Nabi ajar kita untuk kalau sedih sangat, buka Al-Quran, bacalah Al-Quran. Kerana di dalam Al-Quran itu terdapat penyembuhnya. Kalau kita buka Al-Quran, kita jumpa Allah Ta'ala sebut laqad khalaqnal insana fi kabad. Benar-benar kami ciptakan manusia itu fi kabad. Kabad maksud dia bersusah payah manusia ni, kan. Hidup manusia ni tak duk, sebenarnya Allah Ta'ala cipta bukan nak relax, kan. Boleh duduk atas kursi, ada teh tarik topi tu, baca buku, relax. Tak, manusia hidup dia sentiasa penuh dengan masalah, kan. Budak-budak sekarang ni tuan-tuan, kan, adalah zaman-zaman saya pun ada, sekarang lagi lah. Sekarang ni dia orang habis, katakanlah dia habis belajar umur 25 lah kita katakan, habis ada degree 25, kan. Jadi budak-budak sekarang punya strategi macam mana? 25 nak pencen umur 40. So hanya kerja 15 tahun dia, kan. 15 tahun kerja cari duit, ada duit cukup, 40 pencen, duduk atas kursi, relax, kan. Itu semua plan nak jadi macam tu hari ni. Maknanya hidup tu senang, relax je. Tapi realitinya jadi ke macam tu tuan-tuan? Ada yang berjaya, tak apalah, dia dah boleh pencen umur 40, tak payah kerja. Tapi adakah dia akan relax dalam hidup dia selepas 40 tu? Tidak, kan. Sebab Allah Ta'ala cipta manusia itu memang bersusah payah. Dia dah ada duit pun dia akan poi labur pula duit dia. Lepas tu ada masalah, berfikir boleh tanah ada orang sewa tak bayar, dia still jadi masalah, kan. Jadi manusia itu tidak ada hidup yang sebenarnya tidak senang, sentiasa ada masalah. Orang yang tak ada duit, masalah duit. Orang yang ada duit, lain pula masalah datang, kan. Mungkin juga masalah duit tu juga, walaupun ada duit juga jadi masalah. Orang tak nak bayar hutang dia, kan. Jadi itulah masalah je, sentiasa penuh dengan masalah, tuan-tuan. Jadi Nabi SAW ajar kita dalam masa yang sama untuk buka Al-Quran, lihat kisah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh kami telah menciptakan, alladhi yang telah menciptakan kematian dan hidup. Maknanya asal kita ni mati. Allah Ta'ala ciptakan kita tak ada, mati dulu. Lepas tu dia ciptakan kehidupan.
Apa tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia boleh uji kamu, mana satu di kalangan kamu ini ahsanu amala, amalan yang paling baik. Bukan amalan yang paling banyak, bukan pun. Kadang-kadang kita dicipta itu macam-macam keadaan, tapi macam mana kita buat keadaan itu, kehidupan kita itu, kita jadikan hidup kita paling baik dalam keadaan kita, dengan gaji seperti B40 ataupun gaji M40, macam mana kita jadikan dalam keadaan yang paling baik. Okay, itu antara nasihat-nasihat yang boleh kita jumpa di dalam Al-Quran, tuan-tuan. Kalau kita risau, kita rasa sedih, Nabi SAW ajar kita baca doa, jadikan Al-Quran ini sebagai penyenang jantung kita, cahaya kepada dada kita, dan banyaklah doa ni kita dah ajar dah. Dan doa yang kedua adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ham, risau, dan juga hazan, sedih. Ham, risau depan, hazan, sedih, benda-benda yang dah berlaku. Okey, itu juga doa-doa untuk orang yang risau dan sedih. Jadi hari ini nak masuk kepada doa yang baru, tuan-tuan. Nama tajuknya adalah Du'aul Karb. Du'aul Karb. Okey. Mana? Okey, Du'aul Karb. Tajuk hari ni ada Du'aul Karb. Du'aul Karb maksud dia adalah derita ataupun sedih. Sama juga. Karb ni dia sedih yang lebih dahsyat daripada sedih hazan tadi. Kan hazan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan tu sedih. Karb ni sedih yang lagi dahsyat daripada hazan ni tadi. Du'aul karb, yang tengah susah sangat, ataupun ada orang terjemah sebagai menderita. Okey, itu maksud orang yang tengah menderita betul. Jadi kita nak terus tengok kepada hadis dia. Doa dia yang ni, doa dia kalau orang tengah derita sangat tu, Nabi ajar untuk kita baca, ataupun Nabi yang baca, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Itu doa orang yang tengah ditimpa derita. So ada 3 doa di sini. Yang ni antara yang panjang lah. Okay, tak apa, kita nak tengok dulu hadis dia. Hadis dia daripada mana, siapa yang riwayatkan doa ni? Hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma ni, tuan-tuan? Biasa kita dengar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ni anhuma. Anhuma maksud dia berdua. Semoga Allah redha kepada dia berdua. Siapa dia berdua? Abdullah dan juga Abbas ni tadi. Abdullah sahabat, Abbas pun sahabat. Abbas ni pak saudara Nabi. Jadi Abdullah ni adalah sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas. Ibn Abbas. Dikenali dengan Ibn Abbas. Okey. Abdullah bin Abbas riwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu. Okey, kita nak tengok dulu kana yaqulu maksud dia kat dalam bahasa Arab, maknanya dia ini sentiasa baca macam tu. Kana yaqulu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, maknanya Nabi ni sentiasa baca benda ni. Kalau kita jumpa lafaz kana yaqulu, maknanya dia sentiasa, Nabi sentiasa baca indal karb. Okey, perkataan seterusnya adalah indal karb. Inilah tajuk kita tadi, Du'aul Karb. Apa maksud karb ni tadi? Derita. Derita. Sedih yang sangat ataupun derita sangat. Okey. Dalam hadis ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man farraja an muslimin kurbatan. Perkataan yang sama, man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Min kurubati yaumil qiyamah. Sesiapa yang melepaskan, menyenangkan, membebaskan
daripada seorang Muslim itu suatu derita, kan? Siapa yang bebaskan orang Muslim daripada satu derita dia? Contohnya orang tu hilang kerja, kan? Allah tak ada kerja lah. Kita pun saya ada kenal seorang ni, bos meh resume kau, kan? Meh resume kau kita hantar dekat bos ni tadi, manalah tahu kan dapat kerja, kan? Dan dapat dia kerja. Kita lepaskan dia daripada satu susah, kan? Ataupun dia sedih, dia perlu nak sesuatu, kita bagi duit ke apa ke, dia sedih bini baru meninggal, kita pun pergi cari mana janda-janda ni, kan, kahwin mau dia, kan? Jadi dia pun gembira, kita bebaskan dia daripada sedih yang sangat ataupun derita dia, kan? Nabi kata farrajallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan daripada orang tu tadi, kurbatan, satu derita daripada derita-derita pada hari kiamat. Pada hari kiamat, hari kiamat tuan-tuan, adalah hari orang paling menderita tuan-tuan. Allah cerita tentang orang-orang yang beriman. Allah kata orang yang bertakwa ni tadi, Allah kata la yahzunuhumul faza'ul akbar. Orang-orang yang bertakwa ni tadi, mereka tidak akan sedih pada hari al-faza', ketakutan al-akbar yang paling besar sekali. Ketakutan Allah gambarkan hari kiamat itu ada al-faza'ul akbar, ketakutan yang paling besar, ketakutan paling besar. Jadi orang-orang yang bertakwa tak takut. Jadi kalau orang ni tadi bebaskan orang, Allah Ta'ala akan bebaskan dia pada hari kiamat. Jadi al-faza'ul akbar juga tuan-tuan, menurut Ibnu Abbas, bila al-faza'ul akbar, ketakutan yang paling besar ini berlaku apabila ditutup pintu-pintu neraka. Ditutup pintu neraka. Ada yang mengatakan, daripada pendapat yang lain katakan ketakutan paling besar adalah berlaku pada tiupan sangkakala. Jadi orang waktu tu tengah takut. Jadi orang-orang ni kalau dia bebaskan orang, kita jangan lupa Allah pasti bebaskan dia. Maknanya tak ada benda yang kita buat dalam dunia ini free, tak ada. Pasti akan ada ganjaran dia. Jadi jangan ingat kita jadi jangan harapkan sangat balasan di dunia, harapkan balasan di akhirat. Okey, saya khabar ni, kan? Okey, kita nak sambung kepada al-karb tadi, derita. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia derita, dia sering baca apa? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Okey, yang ni yang dibaca. Jadi kita nak tengok yang pertama sekali maksud dia tuan-tuan. Apakah maksud bagi semua perkataan ni? Saya rasa tuan-tuan semua lancar ni, boleh lancar lah, perkataan yang senang. Dan maksud ataupun perkataan yang digunakan di dalam doa ini adalah perkataan yang biasa-biasa sangat, Okey, yang pertama sekali la ilaha illallah, maksud dia tidak ada ilah, tidak ada ilah. Bila kita sebut la ilaha illallah, apa maksud ilah tuan-tuan? Ilah tu apa maksud dia? Tuhan yang berhak disembah, al-ma'bud bihaq, itu maksud dia. Ilah, Tuhan yang berhak disembah. Jadi kita kena clear dulu. Jadi hak dalam bahasa Arab ada beberapa maksud. Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang sebenarnya patut disembah, dan Tuhan yang layak untuk disembah. Itu maksud hak. Tuhan yang sepatutnya awak sembah, layak, yang paling layak dia lah. Okey, itu maksud la ilaha illallah, kecuali tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah al-azim. Perkataan yang seterusnya adalah al-azim. Kat sini kita al-azim. Apa maksud al-azim? Besar, itu maksud utama dia, besar. Dalam bahasa Melayu kita juga jadikan dia sebagai agung. Allah yang agung. Maksud asal dia besar, azim. Apa ni?
amma yatasaalun 'anin naba'il azim kan, surah An-Naba kan, berita yang besar, berita yang semua orang tengah bercakap pasal ni, itu azim, azim. Baik, jadi apa yang azim bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu? Yang pertama sekali, agungnya Allah Subhanahu Wa Taala itu pada zatnya. Zat, bila kita sebut zat, maksud dia diri Allah itu. Macam kita ni diri kita kan, tapi Allah tu kita mungkin orang tak sebut diri lah, orang sebut zat Allah. Allah itu agung, zat dia pun agung. Lagi apa lagi? Nama dia agung. Nama-nama Allah yang kita tahu ada 99 ini, semua nama itu maksud dia agung. Sifat dia agung. Sifat dia agung, dan juga perbuatan dia, af'al dia juga adalah agung. Okey. Now kita pindah pula kepada perkataan yang kedua, Al-Halim. Al-Halim. Ini biasa ni. Ada nama orang Melayu Halim, Halim kan. Saya pusing Halim contohnya kan. Tuan-tuan tengok. Okey, Halim, Halim. Jadi Halim, apa maksud Halim? Halim secara asasnya, kalau kita orang Melayu biasanya terjemah Halim ni, kalau nak copek kita akan kata Halim ni orang yang santun. Orang yang santun, santun orang ni. Tapi dalam bahasa Arab sebenarnya Halim ada dua maksud utama. Yang pertama adalah orang yang tak doreh marah, tak copek marah kan. Dia tak copek marah. Biasanya marah ni kalau kita ni orang bawah kan, bawah, orang yang atas kita tu buat hal, kita rasa nak marah, kita nak melontik. Tapi kalau kita orang atas, orang bawah buat kita marah, biasanya kita buat apa? Kita akan bertindak, betul? Kita akan ambil tindakan dekat dia. Okey, Halim juga selain daripada tak copek marah, dia tak ambil tindakan. Dia tak copek nak hukum orang tu. Itu maksud Halim yang pertama. Tak copek marah ataupun tak copek nak ambil tindakan. Jadi Allah Taala apabila dia kata dia Halim, kita syukur sangat kan, kita syukur. Kalau tak kerana Allah itu Halim, nescaya kita semua telah dihapuskan atas. Kita buat dosa ni kan, betul-betul seminggu tu buat dosa, memang Allah Taala hapuskan kita tu kan. Jadi Allah Taala tak hapus, sebab Allah Taala itu Halim. Halim itu maksud Halim yang pertama. Dan maksud yang kedua, Halim juga boleh bawa maksud yang bijaksana, yang pandai. Yang bijaksana ini orang yang bijaksana. Orang yang tahan marah ataupun tak copek ambil tindakan dengan orang yang bijaksana ni ada kaitan. Ada kaitan. Kalau orang tu doreh nak marah ataupun doreh nak balas cakap, jadi dia tak bijaksana. Jadi dia saling berkait. Itu maksud Al-Halim. Tuhan itu selain daripada Al-Azim, agung, dia pun Halim. Halim maknanya dia tak doreh nak ambil tindakan, tak doreh. Tak doreh nak marah kita. Dan dia juga adalah Tuhan yang bijaksana. Okey. Jadi kita doa dengan nama-nama Allah ini, La ilaha illallah. Tuan-tuan, sebelum tu tak ada doa lagi. Doa tu maksud dia apa? Minta kan. Okey, ada tak minta kat sini? Tak ada, tak minta lagi. So ini hanya puji dia. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Rabbul Arshil Azim. Okey, perkataan seterusnya adalah Rabbul Arshil Azim. Rabbu. Okey, Rabbu maksud dia tuan. Tuan. Ada perkataan Arab satu lagi, Arab masih pakai lagi. Contoh dia macam Rabbatul Bait. Rabbatul Bait maknanya orang ni adalah Rabbatul Bait, maksudnya untuk perempuan, dia macam tuan kepada rumah tu, tuan kepada rumah, ataupun maksud dia suri rumah lah. Apa kerja suri rumah? Rabbatul Bait, kerja dia menguruskan segala-galanya berkaitan dalam rumah tu. Baju dia basuh, pinggan dia komeh, apa lagi, makan dia sedia. Itu kalau kita nak faham, itu baru tugas orang yang pemilik rumah. Dia uruskan segala-galanya di rumah. Bagaimana dia adalah Tuhan yang menguruskan segala-galanya di langit dan di bumi. Rabb, Rabb, dia adalah Rabbul Arshi Al-Azim. Dia adalah Rabb, pengurus, pentadbir, pemberi, menahan daripada bahaya berkenaan dengan apa sahaja di bumi dan juga di langit. Dan dia juga adalah Tuhan Rabbul Arshil Azim, Tuhan kepada Arash. Al-Azim. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan yang pertama Rabbu Al-Arshi Al-Azimu. Rabbu Al-Arshi Al-Azimu. Okey.
Maksud dia adalah Tuhan Arash yang agung. Agung ini balik kepada Tuhan. Ya. Ada juga riwayat yang Al-Azimi. Al-Azimi maksudnya kalau Al-Azimi dia balik yang agung tu adalah Arash. Faham ke tidak ni? Tak apa. Jadi kat sini ayat ni boleh buat maksud Tuhan Arash yang agung, iaitu Tuhan tu, ataupun boleh faham Tuhan kepada Arash yang Arash itu sendiri yang agung. Boleh maksud dua-dua. Tuhan yang agung ataupun Arash tu yang agung. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Sebab Tuhan memang agung dan Arash juga disifatkan di dalam Al-Quran sebagai azim, besar. Makhluk paling besar dalam dunia, dalam ciptaan Tuhan adalah Arash. Arash paling besar. Di Arash ni tak tahulah besar mana. Besar betul lah. Kalau bumi tu macam kita pernah sebut langit-langit dan bumi ni, langit-langit dan bumi ni kalau digabungkan dengan kursi Allah Subhanahu Wa Taala, kursi lebih kecil daripada Arash. Kursi saya wasi'a kursi yuhus sama, kan? Kita baca kursi. Besar mana kursi Allah? Nabi gambarkan beza kursi Allah dengan kebesaran langit dan bumi ini umpama satu gelang di sebuah padang pasir yang sangat luas. Gelang tu langit dan bumi, kursi Allah adalah padang pasir yang luas. Itu baru kursi. Itu belum lagi Arash. Arash lebih besar, tuan-tuan. Okey. Nah, jadi baru tuan-tuan tahu betapa besarnya kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kat siapa lagi kita nak minta? Ini tak habis-habis bergaduh pilihan raya nak gaduh kerajaan. Tak usah kerajaan ni. Gua tuan-tuan, gua. Okey. Rabbul Arsyil Azim. Okey. La ilaha illallah Rabbus samawati. Tidak ada sama oleh la ilaha illallah, tidak ada ilah selain daripada Allah. Ulang balik, Rabbus samawat wa rabbul ard. Okey, sama juga Rabb. Rabb ni adalah orang tuan kepada benda tu, dia mengurus, dia mentadbir, dia memberi segala-galanya. Itu Rabb. Dia adalah Rabb kepada langit-langit dan Rabb kepada bumi, dan dia adalah Rabb Al-Arsyil Karim. Tuhan pengurus pentadbir Arash Al-Karim, yang maha pemurah. Yang ni tak boleh balik kepada Arash lah. Yang ni sure Karim ini balik kepada Rabb. Iaitu Karim yang pemurah. Pemurah ni tak mungkin Arash tu pemurah, kan? Yang pemurah adalah Tuhan kepada Arash. Okey tuan-tuan. Jadi itulah yang Nabi SAW baca apabila ditimpa derita, tuan-tuan. Okey. Ada satu lagi tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada kesimpulan doa ni tadi, kan, perkataan Halim ni tadi, Al-Halim ni ada satu cerita saya tertinggal. Halim ada suatu kisah, nama orang ni adalah Al-Ashaj Abdul Qais. Nama dia Al-Ashaj Abdul Qais. Okey, dia ini ketika Nabi SAW berada di Madinah, dia berada di Bahrain. Bahrain adalah sebuah negara Arab jugalah, tapi negara ini bukan dalam Hijaz tu. Hijaz tu Makkah, Madinah, Taif, bukan kat situ. Dia di negeri yang lain, dia itu di Bahrain. Okey. Jadi kaum Al-Ashaj Abdul Qais ni, tuan-tuan, Al-Ashaj Abdul Qais ni, dia di antara kabilah yang kiranya macam rare ataupun jarang-jarang jugalah. Maknanya tak perlu Nabi hantar pendakwah kepada mereka. Mereka sendiri datang kepada Nabi untuk bai'ah Nabi, untuk beriman dengan Nabi. Biasanya Nabi akan hantar Mus'ab bin Umair ke Madinah, ajar orang Madinah, hantar perutusan ke sini untuk Islam, kan. Tapi yang ni tak, dia datang kepada Nabi. Okey, jadi mereka pun naiklah kenderaan, mungkin unta, mungkin kuda, datang daripada Bahrain ke Madinah untuk jumpa dengan Nabi, untuk bai'ah, untuk belajar bai'ah dengan Nabi, iaitu masuk Islam dengan Nabi di Madinah. Bila dah sampai itu, bila sampai di Madinah itu,
semua rombongan dia tu sampai je dia orang sangat gembira nak jumpa Nabi ni, tinggal unta, tinggal kuda, lari masuk jumpa Nabi dengan busuk-busuk tu kan jalan dulu kalau nak tahu orang tu musafir tak musafir kan, rambut kusut masai, baju kuning-kuning, pasir kan, banyak pasir, jadi dia terus masuk jumpa Nabi. Tetapi Al-Ashad Abdul Qais ni dia parking dia punya kuda tu dulu ataupun unta dia dia parking, dia ikat dulu, dia bawa keluar satu baju dia kata nak jumpa Nabi, ada bawa satu baju lagi, baju bersih kan, tukar baju elok-elok pakai, lepas tu baru dia jumpa Nabi SAW. Lalu Nabi SAW sebut kepada Al-Ashad Abdul Qais, dia kata inna fika khullatain, sesungguhnya pada engkau ini ada dua ciri, dua benda yuhibbuhumallah, yang Allah suka. Apa itu? Al-hilm, ini perkataan dia, al-hilm, hilm, halim ni tadi, hilm, hilm iaitu tak doreh nak bertindak, hilm boleh juga maksud orang yang pandai lah, bijaksana lah, tak gopoh. Wal anat, satu lagi anat tu dia fikir sebelum buat. Jadi benda ini kalau kita ada sifat ini adalah sifat yang terpuji. Maknanya kita jangan doreh warna nak melonting dalam meeting tu, tak nak dengar sudahlah saya cakap ni, saya keluar kan. Contoh tu doreh nak marah kan, doreh nak gopoh, copek kan, orang lain semua gopoh, Nabi bagi tahu dekat Al-Ashad Abdul Qais Allah suka dengan perangai ini, halim. Baik tuan-tuan, jadi sebagai kesimpulan kepada doaul karb ni tadi, ada 3 kesimpulan. Yang pertama sekali, Nabi sering sebut Rabb, Rabb, perkataan dia adalah Rabb ni. Bila nak doa je ada perkataan Rabb. Kalau tuan-tuan perasan, Rabbighfirli, Rabbana atina, Rabb. Jadi Rabb ini tadi yang saya sebut tadi, Rabb maksud dia orang yang mentadbir, mengurus. Jadi orang yang tadbir ni dia ada kuasa kan. Kalau kita nak sesuatu kan, orang kita tak ada kuasa nak luluskan projek ni, kita kena jumpa orang yang menguruskan. Jadi Tuhan sebagai Rabb, dia sebagai ada sifat rububiyah tu tadi, dia boleh beri. Sebab tu kalau doa-doa para Nabi SAW sendiri pun banyak guna perkataan Rabb. Okey, akan ada perkataan Rabb yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, saya nak sebut sekali lagi, dalam ni tak ada satu bondo pun minta, tak ada permintaan, semuanya adalah puji sahaja kan. Kita puji tauhid Allah, engkaulah Tuhan, engkaulah Tuhan ni, Tuhan tu kan. Okey. Jadi orang tanya, di mana doanya? Okey, jadi doa tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmizi, Nabi SAW sebut khairud du'ai du'a'u yaumil arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, ana wa khaitu min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay, apa maksud dia? Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Nabi sebut sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Doa hari Arafah yang datang tuan-tuan. Ini Zulqaidah, esok lusa Zulqaidah, lepas tu Zulhijjah 1 2 3 9 hari Arafah. Nabi kata doa sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik pada hari Arafah itu apa yang aku sebut, dan juga nabi-nabi sebelum daripada aku. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tak doa kat situ? Tak ada. Kalau kita tengok, kita faham semua maksud tu, tak ada pun doa. Jadi doa tidak mesti ada benda yang kita minta, tak mesti. Okey, itu jawapan yang pertama. Kenapa tak ada pun dalam teks ni tadi doa, tak ada pun minta ya Allah berilah dan sabar ni ya Allah, tak ada. Hanya la ilaha illallah al-azimul halim. Okey, itu yang pertama. Jawapan yang kedua, zikir. Okey, benda ni macam hampir kepada mirip kepada zikir. Zikir la ilaha illallah, al-azim al-azimul halim kan, dia zikir. Okey, zikir juga dipanggil sebagai doa. Kenapa zikir? Zikir tu maksud dia sebut
sebut dan ingat. Zikir itu maksudnya sebut dan ingat, kan? Kita sebut supaya kita boleh ingat, itu zikir. Zikir. Doa maksud dia minta. Dipanggil zikir sebagai doa juga sebab tak ada sebab orang zikir melainkan dia pasti harapkan sesuatu. Orang hanya berzikir kerana dia nak pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang yang berzikir tak mungkin dia saja-sajalah aku zikir ni tak dapat apa-apa pun tak apa. Tak ada. Semua zikir tujuan dia adalah nak dapat pahala supaya berat timbangan kebaikan dia. Jadi orang yang berzikir itu doa, sebab doa iaitu minta dapat pahala. Orang yang berpuasa juga tuan-tuan tak minta, tapi apa yang dia minta secara rahsia dia minta pahala. Orang yang bersedekah juga doa sebenarnya. Jadi kesemua amalan kita apa sahaja yang mendatangkan pahala sebenarnya walaupun kita tak minta, tapi kita minta daripada Allah adalah pahala. Jadi ini menjadi jawapan kenapa doaul karb, doa porit ataupun derita ni tadi, susah derita ni tadi tidak langsung ada lafaz doa ya Allah berilah ni tak ada. Kesemuanya hanyalah lafaz la ilaha illallah, tuan-tuan. Jadi wallahu taala alam, tuan-tuan. Dah masuk sebenarnya. Okeylah, good kan? Ada soalan ke? InsyaAllah tak ada. Hari ni sejuk sikit, tuan-tuan kan? Saya rasa sebab saya jarang ngajar rasa sejuk kan. Biasa ngajar rasa panas kan. Tiba-tiba sejuk hari ni sikit. Tak apalah. Mungkin hujan kan. Dia rasa sejuk sikit Baik, jadi kita akhiri dengan kita punya kuliah ni dengan nasallallahu taala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.